Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Ustazah nak menyampaikan sebuah kisah yang tercatat di dalam Al-Quran tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah seorang manusia yang telah diutuskan oleh Allah menjadi pemimpin kepada umatnya pada waktu itu. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang isteri. Yang pertama bernama Siti Sarah, ibu kepada Nabi Ishak. Yang kedua bernama Siti Hajar, ibu kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menghantar isterinya Siti Hajar dan Ismail ke satu lembah. Berjalanlah mereka menempuhi padang pasir yang gersang berbukit bukau. Tiada air, tiada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim tetap memohon doa semoga Allah memelihara mereka berdua. Tinggallah Siti Hajar dan Ismail di dalam keadaan yang tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim menghantar utusan untuk melihat bagaimana keadaan anak dan isterinya di lembah tersebut. Ismail menangis kerana kehausan sambil menghentak-hentakkan kaki ke bumi. Berlari-larilah ibunya Siti Hajar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah berulang 7 kali. Tiba-tiba terpancurlah air dari bawah telapak kaki Ismail. Dengan air tersebutlah mereka minum untuk menghilangkan dahaga dan kelaparan. Allah mengutuskan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengumpulkan mata-mata air. Maka Jibril pun memerintah kepada mata air, "Wahai air Zam-Zam," yang bermaksud berkumpul. Maka mengumpullah semua mata air itu membentuk sebuah tasik kecil. Kabilah-kabilah yang melalui kawasan itu akan singgah mengambil air untuk bekalan mereka, sehingga lembah tersebut menjadi sebuah kampung yang aman dan makmur. Ismail membesar dalam perkampungan tersebut. Semua orang sangat sayang dan senang dengan perwatakan Ismail yang baik budi dan berakhlak mulia. Nabi Ibrahim terasa sangat merindui anaknya Ismail dan isterinya Siti Hajar. Lalu ia berangkat ke lembah di mana dia meninggalkan anak dan isterinya. Sesampai di sana, dia mendapati anak dan isterinya sangat bahagia dan dalam keadaan baik, dihormati dan disayangi oleh semua penduduk lembah tersebut. Nabi Ibrahim tinggal bersama mereka sehingga beberapa waktu. Pada suatu hari, dalam tidur, Nabi Ibrahim bermimpi selama 3 hari berturut-turut. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Keesokan harinya, beliau telah memberitahu kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu," kata Nabi Ibrahim kepada Ismail. Dengan lemah hati, Ismail menjawab, "Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu dengan kehendak Allah. Engkau akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar." Bergeraklah mereka berdua ke tempat di mana yang telah diperintahkan. Dalam perjalanan menuju ke kawasan yang dimaksudkan, mereka telah diganggu oleh Iblis. Iblis berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ayah jenis apakah kamu ini sanggup untuk menyembelih anakmu sendiri hanya kerana menjalankan perintah mimpimu?" Nabi Ibrahim tidak mempedulikan kata-kata hasutan iblis tersebut. Lalu dia mengumpul beberapa biji batu dan membaling batu-batu tersebut ke arah iblis yang menghasutnya dan ingkar menjalankan perintah Allah. Sampai di tempat yang dimaksudkan, berpeluklah mereka berdua untuk mengakhiri pertemuan sedih itu. Lalu Ismail dibaringkan di atas sebuah batu. Ismail membuat permintaan kepada ayahnya supaya ditutup matanya dan menajamkan pisau supaya dia tidak merasa sakit sewaktu disembelih. Maka Nabi Ibrahim menurutlah permintaan Ismail. Dengan lafaz Bismillah, ya Allahu Akbar, Nabi Ibrahim pun meletakkan mata pisau ke arah leher anaknya. Kemudian Allah berfirman, "Wanadainahu an ya Ibrahim." Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim."
Qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang membuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 104 hingga ayat 107. Peristiwa ini menjadi syariat kepada umat Islam menjalankan ibadah kurban setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Haiwan-haiwan yang boleh kita sembelih untuk menjalankan ibadah kurban antaranya unta, lembu, kerbau, kambing. Sekian daripada Ustazah. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Wa ila liqa.